Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kita masih dalam unit yang sama iaitu unit 8, Awas Sebaran Penyakit. Tetapi tajuk kita pada hari ini ialah Cegah Penyakit Sebelum Sakit. Mestilah kamu tak nak sakit kan? Tetapi bagaimana kita nak cegah penyakit? Mari cikgu terangkan. Sebelum cikgu terangkan, mestilah kita kena lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran nanti, kamu akan dapat mengetahui penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Kamu juga akan dapat mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Kamu juga boleh membuat rujukan pada buku teks Pendidikan Kesihatan pada muka surat 49. Topik pembelajaran kita pada minggu lepas, cikgu sudah terangkan sedikit mengenai penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Murid-murid masih ingat? Seperti yang cikgu terangkan pada minggu lepas, makanan yang tercemar disebabkan oleh mikroorganisma akan menyebabkan seseorang itu terkena penyakit bawaan makanan dan air. Tetapi, apakah itu jenis-jenis penyakit bawaan makanan dan air? Murid-murid masih ingat? Ini merupakan penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Yang pertama adalah demam kepialu, yang kedua disentri, yang ketiga taun, yang keempat keracunan makanan dan yang kelima hepatitis A. Mari ulang bersama cikgu. Yang pertama demam kepialu, yang kedua disentri, yang ketiga taun, yang keempat keracunan makanan dan yang terakhir hepatitis A. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat tanda dan gejala bagi setiap penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama, demam kepialu. Demam kepialu adalah jangkitan bakteria yang memberi kesan kepada beberapa organ badan. Ia mudah dijangkiti serta serius dan mampu mengancam nyawa jika dibiarkan. Demam kepialu disebabkan oleh salmonella, iaitu sejenis bakteria yang sama yang menyebabkan keracunan makanan. Demam kepialu tersebar melalui sentuhan dengan najis dan air kencing orang yang dijangkiti. Ia merupakan penyakit biasa bagi negara-negara yang tidak mengamalkan kebersihan. Ini merupakan tanda-tanda sekiranya seseorang itu terkena penyakit demam kepialu. Yang pertama, suhu badan tinggi sehingga mencecah 39 hingga 40 darjah Celsius. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, sakit kepala dan yang keempat, sembelit atau cirit-birit. Seterusnya, penyakit disentri. Disentri adalah jangkitan bakteria atau ameba terhadap usus yang menyebabkan cirit-birit berdarah atau mukus. Disentri mudah tersebar disebabkan oleh amalan kebersihan dan kerap kali dijangkiti melalui makanan yang tercemar. Terdapat 6 tanda sekiranya seseorang itu terkena penyakit disentri. Yang pertama, cirit-birit berdarah atau mukus. Yang kedua, kejang perut. Yang ketiga, mual. Yang keempat, muntah-muntah. Yang kelima, sakit bahagian abdomen. Dan yang terakhir adalah suhu badan tinggi. Penyakit yang ketiga adalah taun. Tahukah murid-murid, taun atau kolera adalah salah satu penyakit bawaan air dan makanan yang paling utama. Ia disebabkan oleh jangkitan bakteria. Mereka yang dijangkiti akan mengalami cirit-birit dan gejala yang teruk boleh membawa maut kerana dehidrasi yang teruk. Tahukah kamu, penyakit taun lebih mudah merebak di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air bersih dan kemudahan tandas yang sempurna. Antara tanda-tanda dan gejala sekiranya seseorang itu terkena penyakit taun ialah sekiranya kes ringan, ia hanya mengalami cirit-birit tanpa gejala lain.
Tetapi sekiranya kes tersebut teruk, ia akan mengalami cirit-birit yang teruk dan loya serta muntah dan boleh menyebabkan dehidrasi yang teruk. Bagi penyakit yang keempat pula ialah keracunan makanan. Apa itu keracunan makanan? Keracunan makanan ialah apa jua penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar. Ia adalah disebabkan oleh bakteria atau racun bakteria, bahan kimia seperti racun serangga dan racun rumpai, logam berat seperti tembaga, raksa dan pelambung, dan disebabkan oleh tumbuhan atau hasil laut yang beracun seperti kulat, cendawan dan hasil lautan bercekerang seperti kekerang. Antara tanda dan gejala seseorang itu mengalami keracunan makanan ialah rasa loya, cirit-birit, muntah-muntah, sakit perut, berpeluh serta demam dan sakit kepala. Okey murid-murid, sekarang kita lihat penyakit yang terakhir iaitu penyakit hepatitis A. Hepatitis A adalah disebabkan oleh virus hepatitis A, HAV. Ia merupakan sejenis penyakit HIPA. Penyebaran virus ini berlaku apabila individu yang tidak pernah dijangkiti atau tidak pernah divaksinkan untuk virus ini makan atau minum makanan atau minuman yang telah tercemar oleh najis individu yang telah dijangkiti hepatitis A. Penyakit ini sangatlah berkait rapat dengan air yang tidak bersih, sanitasi yang kurang baik dan tahap kebersihan diri yang rendah. Jangkitan hepatitis A tidak menyebabkan penyakit hipar yang kronik, tetapi boleh mendorong ke arah kegagalan fungsi hati dan boleh menyebabkan kematian. Penyebaran virus hepatitis A ini adalah melalui laluan dubur mulut, iaitu apabila individu yang tidak pernah dijangkiti penyakit ini makan atau minum makanan yang tercemar dengan najis individu yang telah dijangkiti. Okey, sekarang mari kita lihat gejala dan tanda-tanda sekiranya seseorang itu terkena penyakit hepatitis A. Yang pertama adalah demam, lesu, kurang selera makan, cirit-birit, loya, perut yang tidak selesa, kekuningan dan warna air kencing yang gelap. Okey, kamu dah tahu kan apa itu tanda dan gejala bagi setiap penyakit bawaan makanan dan air. Sekarang, cikgu minta kamu hasilkan satu poster mengenai tanda dan gejala bagi setiap penyakit bawaan makanan dan air. Kamu boleh pilih salah satu daripada 5 penyakit seperti yang cikgu terangkan. Kamu boleh hasilkan poster mengikut kreativiti kamu yang tersendiri, sama ada poster digital ataupun tulisan tangan. Poster yang menarik akan cikgu paparkan pada minggu hadapan. Baiklah murid-murid, itu sahaja penerangan daripada cikgu mengenai topik pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru iaitu Ops Kantin, di mana kita akan belajar cara merebak dan cara mencegah penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Bye!